Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, kata dia, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu haditsan law lam asma'hu illa marratan aw marratain hatta 'adda sab'a marrat walakinni sami'tuhu akthara min dhalik. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت فقال ما يبكيك أأكرهتك؟ قالت لا ولكنه عمل ما عملته قط وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال تفعلين أنت هذا وما فعلته؟ اذهبي فهي لك. وقال لا والله لا أعصي الله بعدها أبدا. فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه إن الله قد غفر للكفر أو كما قال. Hadis hasan sahih rawahu Tirmidzi. Seorang sahabat Nabi nama dia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia ni anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia kata, aku pernah dengar Nabi SAW duk cerita satu benda, yang benda tu dia kata ni illa marrah aw marratain hatta 'adda sab'a marrat. Dia kata, aku dengar benda ni Nabi duk ulang-ulang sekali, 2 kali, 3 kali, 7 kali. Walakinni sami'tuhu akthara min dhalik, sampai lebih daripada itu. Kata Abdullah ibn Umar, dia kata Nabi SAW dia pernah sebut tentang satu kisah yang mana kisah tu bukan Nabi duk sebut sekali 2, bukan 7 kali, tapi kisah tu duk berulang-ulang Nabi duk sebut. Abdullah ibn Umar dia kata, aku dengar saja pun banyak kali benda ni Nabi duk sebut.
Bila satu benda yang Nabi duk sebut banyak kali ni, maknanya benda ni benda yang cukup penting. Lalu dia kata apa? Dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kana al-kiflu min Bani Israel. Cerita yang Nabi duk sebut banyak kali ni, di mana pun Nabi sebut, sekali berjumpa, sekali duk sembang, masuk tajuk benda tu nanti akan ulang. Kita pun macam tu, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang ada benda yang kita seronok cerita kat orang, padahal kawan yang kita cerita tu, dia pun dah banyak kali duk dengar lah. Cerita apa kita suka cerita? Cerita tentang diri kita. Kadang cerita tentang anak kita. Pergi tahu mana pun kalau duduk dengan dia, sekali duk pergi cerita, pergi calling, sekali patah balik main, cerita ke anak dia. Dia abang anak pertama kerja ni, anak kedua kerja ni. Kita sampai boleh tahu kata anak dia ni masuk sekolah darjah berapa, taman mana, kita boleh tahu pasal benda tu duk ulang-ulang. Dia nak abang apa? Dia seronok cerita benda tu. Kata Abdullah ibn Umar, cerita yang Nabi SAW duk cerita ni apa? Tentang seorang security guard pada zaman Bani Israel, yang security guard tu dipanggil sebagai kiflu. Kiflu ni ataupun security guard ni pengawal keselamatan, orang Sungai Burung panggil. Dia ni adalah di kalangan Bani Israel. La yatawarra'u min dhanbin 'amilah. Dia tak ada hebat apa pun, dan dia ni jenis satu orang yang la yatawarra'. Wara' bahasa kita. Wara' ni maksud apa? Maksud dia tak apa nak jaga sangat benda-benda syubhah dalam diri ni. Dia tak jaga sangat benda-benda yang boleh merosakkan maruah dia, benda-benda yang boleh menjatuhkan ayak muka dia ni, dia ambil ringan. Ni nama dia tak wara'. Kalau wara' ni orang yang macam mana? Wara' ni bukan tak cakap dengan orang. Dia kadang-kadang orang kampung kita ni pun tentu ya, kita baru balik Mesir no. Wih, wara' sungguh tak cakap dengan orang. Orang bagi salam pun tak jawab, cek-cek balik, bisu ya. Wara' ni maksud apa? Wara' ni dia jaga haibah, dia jaga maruah dia, dia jaga ayak muka dia. Dia bukan jenis satu orang yang suka kepada benda haram. Dia bukan jenis satu orang yang buat satu benda yang boleh merosakkan maruah. Orang tengok leceh dia ni. Dia ni walaupun dia ni orang hebat, tapi dia buat perangai dia tu tak kena. Macam tu. Kalau macam tu, itu bukan wara'. Kiflu ni ataupun tukang pengawal keselamatan ni di kalangan Bani Israel ni, dia ni orang yang la yatawarra'. Dia buat kerja dia lah. Dia jadi pegawai keselamatan, dia jadi security guard, ni kerja dia. Satu hari fa'atathu imra'atun fa'a'taha 60 dinaran ala an yatata'aha. Ada satu perempuan sudah lalu depan pos guard dia. Perempuan ni macam duk cari sesuatu. Dia tanya perempuan tu, dia kata nak cari apa ni? Perempuan tu kata lah ni, dia kata aku susah. Jadi aku nak cari mana tempat yang boleh memberikan kepada aku pertolongan. Di rumah tu tak ada makan apa-apa semua. Susah perempuan ni. Gad ni sudah bila dia tengok perempuan ni hak susah ni, dia nampak perempuan ni macam aku boleh makan dia. Dia main akal jahat dekat dia. Dia nampak boleh ambil kesempatan dalam kesempitan orang. Kebetulan dia pun ada duit waktu tu. Dia tawarkan kepada perempuan tu, dia kata apa? Dia kata aku boleh bagi dekat hang 60 dinar. Tapi ada syarat dia. Bagi bukan bagi saja. Sebab zaman lah bukan zaman free. Maksudnya macam itulah ayat tu saya lah tambah. Mana ada orang duk buat kerja free? Maknanya kalau nak tolong orang, mesti ada imbal, mesti ada timbal balik. Aku bagi ke hang 60 dinar, hang nak kena balas balik. Bukan bagi saja-saja. Apa yang dia minta kepada perempuan ni? Dia bagi 60 dinar, dia tawarkan 60 dinar, ayyata'aha. Syarat, hang nak balas balik macam mana, hang nak bayar balik macam mana, dengan hang memberikan tubuh hang untuk aku menikmati. Maknanya apa tuan-tuan? Jual badan hang mereka aku. Falamma qa'ada minha maq'ada rajul min imra'atih. Jadi perempuan tu pun oleh kerana kesempitan punya pasal, dia pun cari tempat lain pun dah tak ada siapa nak tolong dia, dia pun terima 60 dinar tu.
Dan dia pun dengan tidak relanya dia menyerahkan diri dia kepada kiflu tadi ni, kepada pengawal keselamatan tadi. Bila sampai di tempat yang dijanjikan untuk berlakunya transaksi itulah, sampai tang tu pakai dolon deh, baju habis apa semua dah. Bila kiflu tu mula nak duduk atas badan perempuan tu, tiba-tiba ar'adat wa bakat, badan perempuan ni dia jadi ketak, lepas tu dia menangis. Dia jadi ketak, dia jadi menangis. Sampai kiflu ditanya kepada dia, ma yubkiki, pasal apa hang teriak? Aakrahtuk, aku ugut hang ke? Aku paksa hang ke supaya hang jual badan hang mai kat aku? Aku tak paksa, aku menawarkan kepada hang. Yang hang duk buat teriak macam ni pasal apa? Yang hang duk buat nampak macam tak apa bagi badan hang kat aku ni apa pasal? Marahlah kawan ni, tuan-tuan sekalian. Duit dah bagi dah, janji dah, tapi bila mai waktu untuk nak tunaikan janji, nampak macam perempuan tu tak apa nak mau. Leceh lah buat macam ni. Perempuan tu kata apa? Dia kata dah, dia kata dak, hang tak ugut aku pun, hang tak paksa aku pun. Memang betul, aku terima untuk aku nak bagi tubuh aku pada hang, aku terima dengan hati yang rela. Cuma dia kata apa? Walakinnahu amalun ma amiltuhu qat wa ma hamalani alaihi illa al-hajah. Tapi aku nak abangkan hang, tak ada siapa pun yang pernah sentuh badan aku, tak ada siapa pun yang pernah menodai aku. Dan aku buat semua ni bukan pasal aku seronok. Aku buat semua ni pasal apa? Pasal aku sangat-sangat memerlukan duit. Aku memerlukan keperluan harian. Pasal itu aku buat ni, aku terpaksa aku bagi kepada hang. Aku cukup takut untuk nak buat benda ni. Sudah, tuan. Bila kiflu dengar macam tu, dia kata apa? Taf'alina anti hadha wa ma fa'alti. Dia kata, betul ke hang tak pernah buat benda macam ni? Ya, hang duk rela dulu pasal apa? Dia kata kalau aku tak rela, aku tak dapat duit. Dia kata, lah ni zaman yang ketika mana kita memerlukan bantuan daripada orang, kita nak kena balas balik. Aku tak ada benda aku boleh bagi balik, melainkan tubuh badan aku. Potong cerita dia lagu tu kan? Dia potong, orang kata apa, fras. Kiflu ni pun fras. Dia turun daripada badan perempuan ni, dia pakai baju apa semua. Dia kata apa? Izhabi. Dia kata kalau macam tu hang pakai balik baju hang, ambil belah baiklah. Potong betul. Itu bahasa kita lah kan. Aku tengah semangat dah tadi duk balon 3 paket punya kopi janda. Tiba-tiba hang duk buat pangai macam ni. Hang ni hilang terus, potong terus nafsu aku. Ambil belah baiklah. Izhabi tu maksud dia. Pergi terus, pergi balik. Fahiyalak, tapi duit yang aku bagi ke hang tu, ambil ke hang. Dia tak minta balik dia. Yang kata kiflu ni, walaupun dia ni codong punya orang, tuan-tuan sekalian, tapi dia ada pertimbangan, dia ada budi bicara dia. Hang buat semua ni pasal terpaksa, pasal hang terpaksa jual diri hang ni, pasal hang nak duit apa semua. Aku faham keadaan hang, tak apalah, hang pergilah. Aku tak mau nak mempergunakan hang, dan duit tu ambil ke hang, hang buatlah makanan dan keperluan seharian hang. Bila dah dia halau perempuan tu, dia kata kat perempuan tu, fahiyalak, duit tu ambil ke hang. Waqala, dan dia pun dengan penuh fras, dengan penuh rasa kecewa lah. Dia kata apa? Dia kata la wallahi la a'siyallahu ba'daha abadah. Dia kata demi Allah, dia kata aku tidak akan buat lagi maksiat lepas daripada ni. Terus bertaubat. Bila aku tengok perempuan ni nampak macam dia nak buat benda maksiat ni, benda seronok. Sepatutnya benda seronok ni dengan sukarela. Dia seronok, aku pun seronok, settle lah. Tapi dia tak mau benda tu. Dia tak mau seronok tu pasal apa? Pasal tak ada siapa pernah setubuh dia. Dia tidak akan memberi badan dia kepada orang yang tidak halal. Dia cukup takut kepada Allah. Bila tengok macam tu, terus kiflu kata apa? Dia kata lepas daripada ni, aku tidak akan buat maksiat selama-lamanya. Dia kata aku tak mau dah dia buat pangai macam ni. Kalau ada orang duk minta duit ke aku, kalau dia satu perempuan muda apa semua, aku tidak akan mengambil kesempatan ke atas dia. Aku tak mau dah buat benda ni. Famata min lailati, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lepas daripada dia bertekad macam tu.
Allah Ta'ala cabut nyawa dia. Oh tuan-tuan, cantik lagu tu, cantik. Tuhan cabut nyawa dia malam tu. Maka kata Nabi SAW, fa asbaha maktuban ala babih, innallaha qad ghaffara lil kifli. Nabi kata Allah Ta'ala cabut nyawa dia dalam keadaan dia berazam untuk meninggalkan dosa-dosa dia, dia tak mau dah buat maksiat. Terus Allah Ta'ala suruh malaikat maktuban, malaikat tulis nama dia di pintu syurga. Tulis nama dia di pintu syurga, dan bawah nama dia itu tulis innallaha qad ghafara lil kifli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keampunan kepada dia. Bukan dekat nama dia, siap dengan statement lagi, siap dengan catatan, siap dengan minit Tuhan lagi di situ. Nak abang apa? Begitu kuat, begitu terjaminnya urusan dia di dalam syurga, dan jaminan itu main daripada siapa? Main daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, tuan-tuan, dalam hadis yang kita baca ni hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis ni nak menggambarkan kepada kita macam mana, tuan-tuan, yang kata iman ni. Tuan-tuan boleh tengok dia bukan orang hebat, dia bukan satu imam, dia bukan satu ustaz, dia bukan satu tok guru. Dia ni adalah pengawal keselamatan. Yang pengawal keselamatan ni kalau mai ke masjid ni jarang-jarang orang tolak jadi imam, tuan-tuan sekalian. Walaupun dia pakai cepoi ke apa dia panggil, tak kepala kan. Orang tengok-tengok dia gad tak faham. Azan boleh? Tanya pula. Azan boleh tak boleh? Dia tak boleh. Saya bukan tu imam dulu. Betul ke? Tanya pula. Pasal dia gad. Tuan-tuan sekalian. Tetapi tuan-tuan tengok macam mana dia mempertahankan keyakinan dia kepada Allah dan iman dia kepada Allah. Oh, payah nak dapat orang yang macam ni. Kesimpulan daripada hadis ini nak apa tuan-tuan? Jahat macam mana sekalipun, kalau kita bertaubat kepada Allah, Tuhan terima tak terima? Tuhan terima. Macam mana sekalipun dosa kita, besar mana sekalipun dosa kita, berbalik kepada Allah, Tuhan terima. Pasal agama Islam ni agama Allah, bukan agama manusia. Kalau tanya manusia, macam-macam jawapan nanti dia akan bagi kat kita. Dia berkata, hang buat dosa apa? Dia kata, saya buat dosa sekian-sekian. Oi, nampak besar sangat ni. Aku nak kata aku tak kena, tapi aku rasa Tuhan tak ampunkan hang. Dah, bukan agama hang. Agama Allah yang kata Islam ni. Kuasa memberikan keampunan ni bukan manusia. Kuasa memberikan keampunan ni siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mohonlah kepada Allah, besar mana pun dosa yang kita buat, Allah Ta'ala akan terima taubat kita. Kesimpulan yang kedua nak abang-abang kat kita, tuan-tuan sekalian, kita kata kita susah lah ni, susah macam-macam duk main kat kita. Rupa-rupanya ada orang lain yang lagi susah daripada kita, sehingga kan orang yang lagi susah tu dia sanggup menggadaikan maruah dan juga nama baik dia. Pasal apa? Pasal susah, tuan-tuan sekalian. Dia duk fikir, kalau aku minta kat mereka ni, nampak akan jatuh kredibiliti aku, akan jatuh maruah aku. Tapi bila mengingatkan aku pun susah, tak ada cara lain, maka dia tak fikir dah soal maruah tu. Dia fikir apa? Dia fikir nak selesaikan keperluan dia. Maknanya ada orang yang lagi teruk daripada kita. Kita susah hari ni, tuan-tuan sekalian, duit tu ada lagi untuk nak beli roti canai bawa tu bagi. Ada orang yang mangkit-mangkit pagi, tuan-tuan sekalian, mangkit duk melengur, buka-buka tempat bubur beras tu tak nampak apa, nampak bubuk dia kata ni kalau buat bubur lambuk pun tak ada apa dia ni. Lepas tu angkat-angkat tudung saji tu, tengok, ya Allah, tak ada ikan tamban masin tu pun tinggal ekornya, tu pun jenuh gerit, betul sekalian. Tu ada orang macam tu. Lepas tu anak pula jaga-jaga ni, duduk gesek mata, duduk pegang perut, ayah, abah lapang, ya Allah. Bila dia sebut macam tu, tuan-tuan, tengok ni, aku nak cari tang mana duit ni. Meniti ayam mata nak cari tang mana. Mandi pakai baju apa semua, keluar duduk jalan, duduk tengok kawan-kawan siapa duduk boleh tolong ni. Duduk kat mereka, kata ni nak minta duit sikit nak beli sarapan. Dia kata takkan kot, hang ni satu orang. Dia jadi begitu orang tu. Takkan, kami ada duit, bukan tak ada. Tapi hang ni takkanlah hang nak pinjam duit semata-mata nak beli roti canai sebiji 2 karut sungguh. Karut tu tak orang bagilah tu. Betul, ada orang yang macam tu. Saya pernah dengan majlis ilmu Pulau Pinang.
Kami pernah keluar pergi buat buat bantuan bulan puasa waktu tu dekat dengan Sungai Perai. Cerita dia lama dah. Waktu tu saya masih jadi imam masjid Barat Daya ni. Kami turun tuan-tuan, satu keluarga. Anak dia ada lebih kurang dalam 6 orang. Kalau tuan-tuan boleh review balik dalam Facebook Majlis Ilmu Pulau Pinang, tuan-tuan tengok kami keluar pergi. Benda yang saya tanya kepada mereka lah, ayah di mana? Dia kata ayah kerja nelayan. Yalah, tuan-tuan, rumah sebelah Sungai Perai. Rumah tu kalau ayam pasang, masuk ayam ke rumah tu. Anak pun tak pergi sekolah tak pergi, tuan-tuan sekalian. Tambah Jumaat lagi tak pergi. Dia buat tanya pula, sembilan Jumaat tak pernah pergi. Dia kata Jumaat apa? Sekolah pun tak pergi. Begitu. Pasal apa yang tak pergi sekolah? Dia kata, dia tolong pak dia pergi cari ikan. Dia pernah habaq, dia kata apa? Kami Ustaz, ada satu ketika ikan tak ada. Keluar pergi, ikan tak ada. Hak mana tu ada kot dalam laut, kot dalam sungai tu, hak tu balai. Apa dia? Saya kata, dia berjumpa korang, makan korang. Orang Islam kita. Kita tak rasa, tuan-tuan, pasal kita tak pernah rasa korang. Betul tak? Tak pernah tu. Kita pergi kedai Haji Mek, korang pun tak ada. Kan? Nasi goreng tu ada, paling-paling tak ada pun kuih manis-manis. Yang tu kita tak rasa susah. Tuan-tuan tengok macam mana orang nak keluar. Hak mana jadi nelayan apa semua tu tak boleh nak keluar ke. Ribut ke apa, duk ada di laut tu balik, duk fikir aku nak balik apa, main tengok-tengok duk nampak kat tepi-tepi pokok bakau tu. Monyet pun monyet lah, yang tu lah kiranya. Tangkap monyet rugi hidup je ke orang, siapa-siapa mau. Tu tuan-tuan sekalian. Oh, susah. Jadi kalau kita tak biasa susah, kita tak akan rasa. Bila dengar hadis macam ni, dia tak main rasa. Pasal benda tu kita tak pernah rasa susah. Baik, jadi tuan-tuan, kesimpulan dia nak abang-abang kat kita. Yang ketiga, sementara ada kesempatan, perbanyakkan kita taubat kepada Allah. Jangan kita jadi orang-orang yang sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat daripada Amru ibnu Shu'aib an abihi an jaddihi anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamah amsal az-zarri fi suwarir rijal yaghshahum adh-dhullu min kulli makan fayusaquna ila sijnin fi jahannam yusamma bulas ta'luhum narul anyar yusqaw min usarati ahli an-nar tinatal khabal atau kama qala. Hadis hasan sahih rawahu Tirmidzi. Daripada Amru bin Shu'aib, daripada pak dia dan daripada datuk dia hadis ni. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah. Hari kiamat ni tuan-tuan sekalian, orang yang sombong dengan nikmat dunia. Orang yang sombong dosa. Orang yang berasa sombong dengan kehidupan dia. Dia tahu kata benda tu salah, tapi dia nak istighfar kepada Allah, minta rasa langsung. Dia tahu kata dia ni nanti akan mati, tapi dia tak rasa nak bertaubat kepada Allah. Dia lebih daripada dia mati. Dia sombong, tuan-tuan sekalian. Orang yang macam ni, Nabi SAW kata Allah Ta'ala nanti akan himpun di satu tempat ketika mana padang mahsyar nanti. Di padang mahsyar ada satu tempat, ada satu kompang untuk mereka akan duduk tuan-tuan. Dan Nabi kata amsal az-zarri fi suwari rijal. Banyak mereka ni, ramai mereka ni. Yang mereka ni seperti mana seekor semut, ramai. Dan suwari rijal, walaupun nampak macam semut, berhitam nampak mereka ni, tetapi mereka masih lagi ada wajah tu wajah manusia. Badan ni tak tahulah jadi lagu mana, tapi mereka ni wajah manusia. Dan Nabi kata yaghshahumudzullu min kulli makan. Allah Ta'ala menghina mereka ni di setiap sudut mereka pergi, mereka kena hina di padang mahsyar. Nak pergi berjalan tang tu orang halau, nak pergi tang ni orang halau, nak pergi tang tu orang tak bagi.
di padang mahsyar. Walaupun padang mahsyar kita duduk dalam keadaan peng, kita duduk dalam keadaan begitu sesak. Bila nampak depa ni orang pi tolak, hangpa pi tempat lain, kami pun dosa ya, tapi hangpa pi tempat lain, depa kena halau. Tuan-tuan sekalian, orang yang sombong ni. Dan Nabi kata fayusaquna ila sijnin fi jahannam yusamma bulas. Kemudian malaikat heret depa semua, segerombolan depa ni malaikat heret lempak masuk sijnin, lempak masuk satu lubang, satu lembah fi jahannam, dalam api neraka jahannam, yusamma bulas. Nama tempat tu adalah Bulas, nama tempat tu. Nama dia Bulas. Tapi tuan-tuan baca Bulis pula. Itu nama tempat dalam api neraka jahannam untuk mereka. Dan Nabi kata ta'luhum narul anyar. Waktu mereka masuk tu, api neraka ni terus sembok mereka. Dia sembok macam mana kita duk sembok, kita guna gas, kita duk sembok tu. Macam tu, mereka masuk, kata api sembok mereka ni, tuan-tuan sekalian. Yusqawna min awsarati ahli nar tinatal khabal. Dan waktu mereka duk kena sembok, dia main dahaga. Mereka minta kepada malaikat, bagi sikit, ayah, kami dahaga sangat-sangat. Maka malaikat bagi kepada mereka awsarah, iaitulah darah kotor yang bercampur dengan muntah. Darah kotor yang bercampur dengan muntah daripada ahli neraka. Ahli neraka kena balun sampai pecah pergi habis muka depa duk ludah atas tanah tu lah tuan-tuan, malaikat duk pi tadah ayak ludah yang bercampur dengan tanah apa semua ni. Lepas tu mai ambil nanah depa ni, pi campur pi kacau bagi kepada depa. Hangpa nak sangat, hangpa dahaga nak hangpa minum mak ni. Dan nama ayak ataupun nama minuman darah bercampur dengan nanah dalam api neraka itu adalah tinatal khabal, nama dia. Tinah al-khabal, itu nama dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hadis ni hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, cukup-cukuplah dengan dosa yang ada di keliling kita ni, cukuplah. Bila kita dengar dua hadis ni, kita tahu tuan-tuan sekalian, Nabi baca hadis ni, Nabi terang hadis ni kat kita pasal apa? Pasal Nabi tak mau ada di kalangan umat dia yang teruk di akhirat nanti. Nabi tak mau macam tu. Nabi tak orang kata apa, Nabi ni dia tak gamak nak tengok umat dia ni teruk. Nabi tak mau umat dia susah. Oleh itu sama-sama kita buat perubahan supaya apa? Supaya kita ni bahagia di akhirat kita. Cukuplah dengan peringatan demi peringatan Allah yang Tuhan buat main kat kita. Macam-macam Tuhan buat main dah tuan-tuan sekalian kat kita ni. Kan? Dengan tsunami apa dulu ni, dengan ribut apa kau balik pulau ni lagi lah. Tambah kalau hujan apa semua ni, kita tahu kita tak keluar lah, pergi Kota Tanjung tak keluar dah, takut lagi duduk tergeleceh pula atas jalan, atas bukit apa semua, tak mau dah. Cukup lah tuan-tuan sekalian, Tuhan peringat kat kita tu, jangan sampai dosa-dosa yang kita buat melupakan kita, dan dosa-dosa tu akan merosakkan akhirat kita. Mudah-mudahan mukadimah yang saya bacakan itu memberikan manfaat kepada kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita buka kitab Bahrul Mazi jilid 18. Bahrul Mazi jilid 18. Malam ni kita akan tengok satu tajuk baru, tajuk yang menjadi viral di neraka, bukan di dunia, di neraka. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Baik tuan-tuan sekalian, kita tengok bab majaa fi sifati syarabi ahli nar, iaitu bab yang telah datang pada menyatakan hadis yang mengkhabarkan rupa minuman yang menjadi isi neraka. Kan, maknanya minuman yang viral di neraka. Kalau atas dunia ni tuan-tuan sekalian, viral macam-macam ayam. Tuan-tuan pernah dengar dulu apa? Kopi gantung palih apa tu. Ramai orang balik pulau timpa pergi cari kopi gantung. Kan, padahal kot ni pun belum kopi gantung. Kan, lepas tu dia main ayam apa? Tingkap di Penang. Mamunya tingkap timpa pi tuan-tuan sekalian. Lepas tu dia main ayam jagung kelebang. Kan ada dulu lah ayam jagung kelebang. Saja saya tulis bilah sambil-sambil teringat di otak tu duk baca kitab, teringat tulis bilah. Kan, kurang-kurang hak tuan-tuan tak bisa dengar, tuan-tuan pergi cari. Kan?
Bila pergi cari dua bagi kat saya satu. Kan, lepas tu ada apa? Teh air cincau. Kan dulu ada dulu. Teh air cincau. Lepas tu bulan puasa dulu ni. Bulan puasa. Ayam apa? Ayam apa nama? Katira ke apa? Oh, ayam katira. Dia kata minum-minum tu. Lupa kata duduk di dunia. Kata. Buka puasa ayam katira menjadi pilihan. Yang ni bukan saya nak promosi. Saya kata tuan kata, ustaz di Bonet ada jual kot. Tak nak. Semua tu tak nak. Cuma nak abang apa? Yang tu ayam atas dunia. Ayam lapi neraka jangan dua harap katira. Lapi neraka tuan-tuan jangan dua harap ayam katira, teh air cincau ke apa, ayam jagung tu usah dua harap. Kan? Tak usah dua harap. Apa dia ayat yang menjadi viral kepada penduduk neraka ni? Ketahuilah kiranya ya saudaraku, sesungguhnya isi neraka itu besar azab ke atasnya. Cerita bab neraka tidak ada masa untuk tuan-tuan nak berehat. Bukan tuan-tuan, kan orang lain lah. Saya kata, ustaz macam kata kat kami awak kami penghuni neraka lah. Bukan, maknanya siapa yang menjadi penghuni neraka, jangan harap dia nak duduk dalam api neraka macam mana penjara dunia. Penjara dunia pun dia ada tingkatan-tingkatan dia, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan ingat semua masuk tu duduk ni dah. Ada penjara dia, kalau hak peringkat bawah ni dia masuk takat bilik ayam tu nak berak nak kencing, yang tu je dia bagi. Ada penjara hak lebih nak cerita bab penjara pula. Tak lagi tepi kot lain. Tak usahlah, tuan-tuan cari sendirilah benda tu. Maka tiada apa suatu yang datang kepada tubuhnya melainkan semuanya jadi azab kepadanya. Maknanya dalam api neraka ni apa saja yang kita request, Allah tak akan bagi macam mana yang kita mau. Hang nak ayam boleh, ni ayam ayam tu azab. Hang nak makan okey, ada makanan. Tuan-tuan jangan bimbang di sana, kantin malaikat buka. Kan, berasa lapar ke apa boleh request kat malaikat lapar ni pas. Oh, ada. Nak apa malaikat kata? Ada nasi lemak ke apa ada ke? Malaikat kata, "Meh, nak bagi nasi lemak ke Dia bagi kat kita buah zakum. Makan. Ni nasi lemak api neraka meh." Oh, tuan-tuan. Maknanya apa yang kita minta semua berlaku dalam keadaan azab. Tu yang kata api neraka ni. Sebaliknya kalau syurga, benda yang kita minta semuanya nikmat. Semuanya nikmat. Meh kat kita semua nikmat. Dia tidak ada azab yang dikatakan dalam syurga. Dan dia kata dia kata sekiranya ia lapar maka itu jadi azab kepada dia. Kalau lapar pun jadi azab. Dan jika makan maka jadi barang yang dimakannya itu azab baginya. Lapar tu pun azab. Tuan-tuan sekalian, lapar ni azab sungguhlah. Kan, lapar ni memang betul-betul azab. Sebab kita tengok macam atas dunia ni lah. Atas dunia ni tuan-tuan sekalian, kalau orang yang berlapar, kalau dia dari segi kesihatan, orang yang berlapar dia akan mengurangkan kolesterol. Betul? Siapa yang duk berlapar perut, pasal tu bulan puasa tuan-tuan, lepas daripada tuan-tuan puasa sebulan tu kan, hari raya tu picek kolesterol, tengok cantik dia main dalam 5, dia main kot tu 5-6 betul bacaan kolesterol. Lepas tu sebulan lepas raya Aidilfitri jahanam balik. Jamuan rumah terbuka telah menambahkan kolesterol kita. Kan? Oh, tuan-tuan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Lepas tu dia kata apa lagi tau ni? Dia kata, dan jika sekiranya ia dahaga, maka dahaganya itu menjadi siksanya pula. Bila dah lapar tu azab. Minta makanan buat main pun azab juga. Bila dahaga pun azab. Lepas tu buat main minuman pun azab juga. Kan? Dan jika minum, maka barang yang diminum itu jadi penyiksanya, dan barang yang diminum itu semuanya barang yang huduh sehabis-habis huduh. Tak ada lah ayam syok-syok ni, tak ada lah tuan-tuan sekalian. Seperti barang yang tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, an Abi Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi ta'ala kal muhli qala ka'aqari zait fa'idha qarrabahu ila wajhi saqatat farwah wajhi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tafsir kalimah Al-Quran kal-muhli. Tu kal-muhli itu daripada surah Al-Kahfi ayat 29. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi ayat 29, Tuhan kata apa? Tuhan kata wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli. Perkataan kalmuhli itu. Dan Tuhan kata yashwil wujuh bi'sas syarab. Ayat tu dalam suratul Kahfi ayat 29. Ayat 29 yang menjadi perbahasan. Nabi SAW mentafsirkan
al-muhli, kal-muhli dalam ayat 29 tu makna dia apa? Tu. Sabda Nabi SAW, kal-muhli ni ataupun minuman, wa in yastarisu yughasuna bima kal-muhli. Yang ni cerita dia penghuni neraka. Bila depa dahaga, depa minta kepada malaikat, wahai malaikat, tolong bagi ayam kat kami ni. Maka malaikat pun kata boleh, tak ada masalah. Malaikat bagi muhli dekat depa. Jadi muhli itu apa? Sabda Nabi SAW, muhli itu ialah hampai-hampai minyak. Maknanya apa? Kotoran-kotoran minyak dan juga buangan-buangannya. Maknanya minyak yang kotor, yang pekat, dan juga yang busuk-busuknya. Tu maknanya minyak hak memang dah teruk dah kotor betul-betul. Kan diumpamakan seperti itu. Itulah minuman kepada penghuni neraka. Tuan, minyak ni nak buat apa kan? Maka itulah yang diminum isi neraka itu. Sekiranya benda itu dihampir akan dia kepada muka, tentulah luruh kulit mukanya. Bukan takat dia pekat, tetapi dia juga merupakan panas, tuan-tuan sekalian. Malaikat bagi, kita pernah baca hadis di sini kalau tak silap saya, malaikat bagi tu, malaikat tak pegang cawan tu. Malaikat menggunakan cakok, dia ambil cakok, dia hulur main kat kita. Malaikat pun tak berani nak pegang. Pasal apa? Kalau malaikat pegang dengan tangan-tangan malaikat hancur. Malaikat pegang tu, malaikat hulur main. Kita pun lagu nak ambil, waktu nak ambil itu pun tangan dah mula hancur dah. Haba, uap yang kata api neraka tu, uap bekas itu pun dah hancur tangan dah. Lepas tu nak main tala main kat muka kita, tak ada nak bubuh dalam mulut, sudah luruh pipi-pipi kita ni, tuan-tuan. Allahu akbar. Yang ni bukan nak cerita-cerita muhung ni. Ini adalah cerita daripada hadis Nabi SAW. Dalam tafsir Ibnu Kathir, dia kata perkataan al-muhli ni maksud dia apa? Kita ambil Ibnu Abbas, dia kata iaitulah air yang kental. Air yang kental macam mana air boba. Boba, tuan-tuan tahu boba hak biji-biji kecil tu. Kan kita minum-minum tu dah rasa serupa dengan buah riandut tu. Nampak macam riandut warna hitam tu. Bila dia kunyah-kunyah, dia kental tu. Kan dia macam tu lebih kurang. Seperti mana minyak goreng yang mendidih. Tu kata Ibnu Abbas. Manakala Imam Mujahid, dia kata apa? Dia kata al-muhli ni adalah darah dan juga nanah yang bercampur. Yang itulah minuman kepada ahli neraka. Ibnu Mas'ud pula dia kata apa? Dia kata minuman yang al-muhli ni maksud dia satu tungku yang ketika mana kita bakar tungku tu, kita panaskan tungku tu sampai dia naik warna merah, lepas tu dia cayak. Tungku, tuan-tuan sekalian, tungku yang kita duduk, tungku perut tu kan, dia letak atas api, bila lama dia nanti akan naik warna merah, lepas tu duk tahap lagi, bagi lama dia nanti akan cayak. Hak cayak itulah yang menjadi minuman kepada penghuni neraka. Tuan-tuan, tak boleh nak fikir saya tak nak hurai dah lagu mana. Duk gagah hurai lagi, tak pergi balik gila gitu. Tak boleh nak hurai dah. Maknanya apa? Azab. Teruskan azab sangat-sangat dah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Warna dia macam mana? Dalam tafsir Ibnu Mas'ud, dalam tafsir Ibnu Kathir, dia kata apa? Imam Al-Dhahhak dia kata ayam tu berwarna hitam pekat. Hitam pekat. Tuan sekalian, dengan bau busuk dia, tak ada siapa mau ayam tu. Tapi oleh kerana dahaga punya pasal, dia tak kira. Dia tak kira, dia pakai minum kan. Macam kita lah. Dahaga punya pasal, balik-balik rumah tengok dalam gelas tuan sekalian, nampak warna tu warna sobang ayam teh. Ambil balon minum guruk, tengok awak ada rasa kental, rupanya minyak tuan sekalian. Bini kita pi buat ni, pi duk goreng ikan, rupanya minyak dia pi bulan cawan. Dia lupa nak pi letak tempat tu. Kita ingatkan ayam teh. Telan pi dah tuan. Telan nak buat ke mana? Kira haji kan lagu tu lah ceritanya. Baik. Adapun seterusnya, adapun dia kata di dalam Quran, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna syajarataz zaqum ta'amul athim. Ini surah Ad-Dukhan ayat 43 dan 44. Bahawasanya pohon kayu di dalam api neraka itu bernama zaqum, itu menjadi makanan orang yang berdosa dalam api neraka. Dalam api neraka, makanan yang viral dalam api neraka zaqum. Itulah zaqum. Dekat laksa apa? Pokok apa? Pokok janggut, laksa pokok janggut, okey. Kan? Kan. Tapi dalam api neraka tak ada laksa pokok janggut. Mungkin ada laksa pokok zakum ada. Dan dia kata apa di sini? Kal muhli yaghli fil butun
kaghalyil hamim. Yang ni pun surah Ad-Dukhan ayat 45 sampai 46. Adalah ia seperti minuman yang bernama al-muhli, yang menggelegak ia di dalam perut seperti mana gelegaknya ayak panas. Dia lemai lagi dahsyat tuan-tuan sekalian. Ayak tu bila minum dia jadi lagu mana? Bukan takat minum, malaikat ni begitu bermurah hati. Malaikat kata nak ambil hang minum. Bukan takat minum, malaikat bagi lagi banyak ayak kepada dia. Lepas tu malaikat pituang pula ayak atas kepala dia pula. Bukan takat bagi minum, dengan tuang-tuang ayak lagi malaikat bagi. Pasal apa? Pasal untuk nak bagi azab kepada dia. Kalau minum pun tuan-tuan menggelegak pergi habis dalam perut, kena tuang atas kepala lagi lah. Dalam ni ada cerita dia. Macam mana jadi waktu dituangkan di atas kepala. Baik, masalah kita tengok. Air panas yang dituangkan atas kepala orang yang salah di dalam api neraka tu macam mana? Nak cerita keadaan dia tu macam mana? Bila cerita yang panas ni kita teringat ada baru ni kes apa? Kes Bella kan? Satu remaja sindrom Down yang kata terkena ayak panas kan? Macam mana kawan boleh berjalan-jalan pergi terkena ayak panas. Terkena ayak panas pun tuan-tuan tengok macam mana merah di muka dia tu. Kan? Oh tuan-tuan, kita kena ayak panas pun beraduit. Kan? Ni yang tu bawa ayak panas dunia. Berapa sangat suhu dia? Ni ayak panas akhirat tu. Tuan-tuan pergi ke Baling, ayak panas suhu tu, kolam nombor 1 tu, dia lebih kurang 50 darjah Celsius. Panas dia dekat tu kan? Panas dia dekat tu. Kalau microwave kita ni, kita duk panas apa semua tu, dia boleh kita kat 100 darjah Celsius. Tu tara tu. Tu pun tuan-tuan bawa keluar makanan tu pun panas tak tengah lah. Kan yang tu baru panas dunia. Panas akhirat lebih daripada tu lagi. Baik. Dia kata maka iaitu pula satu seksa yang sangat azabnya, kerana air panas itu menghancurkan tubuh, dan tubuh itu tidak ia mati, bahkan merasai sakit yang berganda-ganda sahaja. Bila kena air panas, dia bukan hancur badan kita macam tu, lepas tu hancur senyap begitu dah. Maknanya akan dihidupkan semula oleh Allah. Kena tangan ni hancur, lebok habis dengan tulang-tulang apa semua ni, lepas tu Tuhan bagi jadi balik. Tuan sekalian, Tuhan bagi jadi balik. Lepas tu tuang pula, bila dah tuang jadi balik pula. Itulah gambaran dia. Kita nak lari tak mana tuan sekalian? Atas dunia kita boleh lari, kena ayak panas boleh duk pergi hospital balik pulau juga, duk pergi balut kaki apa semua, lepas tu lega elok, main pula kena pula ayak panas, boleh duk pergi lagi hospital balik pulau, lagi depa tak meluat kat kita. Kan? Lain kali kata, palung panas, dia panggil kita pasal kerja duk kena ayak panas ya. Tapi kalau di akhirat tuan-tuan sekalian, bila dah hancur kaki nak pergi tak mana? Maknanya dah hancur tu, Tuhan bagi jadi dekat kita, bagi jadi balik kaki untuk nak bagi azab kepada kita, nak bagi kita rasa azab tu. Sebagaimana yang tersebut di dalam khabar seperti yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal hamima la yusabbu ala ru'usihim fayanfudul hamima hatta yakhlusa ila jawfihi fayaslutu ma fi jawfihi hatta yamruqa min qadamai wa huwa as-sahru summa yu'adu kama kana hamid. Yang ni tadi bukan dekat minum, kena tuang atas kepala lagi. Baik, hadis Nabi bunyi macam mana? Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Daripada Nabi SAW telah bersabda ia, bahawasanya air panas yang di dalam neraka itu dituangkan di atas kepala orang yang masuk api neraka. Tu dia. Dia bagi minum kat kita, dia tuang pula atas kepala kita. Dan dia tuang pula atas kepala kita. Maka ditembus oleh air panas itu akan kepalanya hingga habis sampai ke perutnya. Tu dia, tak perlu minum ikut mulut lah. Minum ikut ubur-ubur. Kena tuang daripada kepala ni tuan-tuan, tuang kepala ni pelan-pelan dia jadi lubang. Dia jadi merekah kepala kita, jadi lubang air panas, terus masuk ke perut terus. Ya Allah, tuan-tuan bayangkan macam mana lah. Kepala kita ni tuan-tuan, kalau tersengguk apa orang panggil, tersengguk tangga ke apa ke, Allah dia beradui lah, subhanallah. Kan, kita tengah duduk perbaik motor ke, perbaik kelak motor ke saja, pergi panggung kena handle motor, sakit tu dah, dia bunyi sejuk. Dia bunyi tu tuan-tuan sekalian. Tu sakit Allah kena tu baru kena handle tuan-tuan sekalian. Tu bukan berlubang lagi kepala kita tu. Yang ni tuang air panas. Bila tuang air panas tuan-tuan, dia jadi lubang atas kepala, dia masuk air panas tu sampai ke perut. Sambil masuk tu bergelegak. Tuan-tuan,
Baik. Maka habis hancur barang yang di dalam perutnya itu sampai meleleh keluar ia daripada dua tapak kakinya. Tu dia turun mai tuan-tuan. Dia jadi hancur meleleh ni habis ni sampai dua tapak kaki ni. Dia turun macam tu. Dan iaitu air panas itu menghancurkan. Kemudian dikembalikan sebagaimana sudah jadi. Itulah hal keadaan ahlu neraka yang diazabkan dengan mandi yang panas. Tuan-tuan, hak mana kaki mandi yang panas di legong tu pikir-pikir. Terjun tu tekat ni, okey lagi dia tekat lah. Pegang kepala berlubang ke tak? Tak berlubang lagi, okey. Tuan. Kita duduk mandi di rumah kan macam tu kan. Kita rumah kan kita ada heater untuk yang panas apa semua tu. Kalau terlajak di muka, oi, marah tak sangka kita pun. Siapa duk main air panas? Marah di rumah tu. Sampai orang perempuan kata tu, pak hang duk ingat apa? Tak tahu kita tadi, anak kita tadi cik mandi cik sajalah pulas. Dia kata pulas terleras. Dia kata lepas tu lupa nak tutup. Pak pergi buka-buka, kelabu pak. Keluar belayang kelabu. Pasal apa? Pasal kena panasnya pasal. Yang tu baru di rumah kita. Ni di akhirat tuan-tuan sekalian. Kita ambil lah yang tiba. Baik. Kata Abu Isa At-Tirmidzi bermula ini hadis hasan lagi sahih. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Panjang lagi cerita dia tuan-tuan. Oleh kerana saya dengar kata ada hajat. Ada hajat daripada tadi ni. Insya Allah soal. Dah? Okey, kita berhenti dekat tu dah. Kan? Padan dengan 2 bulan tak main cukup dekat tu. Kan? Kan insya-Allah bagi kesempatan kan tuan-tuan, saya tuan-tuan nak pergi tempat lain blok ni nak bagi hajat orang kita apa. Betul kan? Tadi imam kita sebut betul kan? Lepas insya-Allah. Baik, lepas daripada ni tuan-tuan sekalian kita akan tengok ahlu neraka minum air danau. Air danau tu bukan minum air di danau Thailand. Saya tuan-tuan, dia kata cantik, dia kata aku memang kaki siang pun, dia kata aku nak dengar ustaz kata minum air di danau. Dia kata memang tempat aku duk minum di danau. Mai tengok danau nak bagi kat hang. Kan? Lepas ni air danau tu macam mana? Dia akan main cerita kat kita. Lepas tu pula dia akan main cerita dinding dan juga pagar-pagar dalam api neraka. Tuan-tuan, pagar api neraka. Bukan takat api neraka tu. Nanti saya akan cari ada satu hadis tuan-tuan sekalian ketika mana kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adzaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibun. Surah Sajdah. Kan kita baca yang tu. Kullama aradu, ketika mana orang duduk dalam api neraka ni, aradu, depa teringin, depa berusaha an yakhruju minha, untuk nak keluar daripada api neraka. Depa pakai duk rabat tuan-tuan sekalian. Rupanya ada hadis cerita apa? Waktu depa pergi pegang dinding api neraka ni, hancur kan? Depa kelang kabut nak rabat, depa nampak macam boleh rabat ni tembok api neraka ni. Depa pergi pegang-pegang, hancur tuan-tuan sekalian. Tiap kali pegang hancur tangan depa ni. Kalau depa duk bersandar dengan belakang-belakang, depa nanti akan hancur. Yang kata panasnya pegang ataupun tembok api neraka tu. InsyaAllah saya cuba cari hadis tu. Kalau berjumpa, kita nanti akan baca dalam mukadimah insyaAllah. Okey, baik. Nak abang kat kita apa? Yang kata api neraka ni, dia tembok. Lari bila macam mana sekalipun, tak boleh nak lari. Pasal dia ada tembok. Tak boleh. Dan tembok tu menghancurkan kita. Lepas tu dia main cerita lagi tentang danau ahli neraka. Tadi minum air danau, ni danau ahli neraka dah. Dia keluar danau. Tuan sekalian, yang kata danau ni air kok badan apa semua dia keluar ni, yang tu menjadi minuman kita. Lepas tu dia akan main cerita pula makanan ahli neraka. Siapa nak buat review boleh makanan ahli neraka ni. Lah ni review macam-macam, BKE station lah apa bagai. Kita makan simpoi tak ada ranjau punya kan. Kalau boleh tak ada ranjau punya cerita bab api neraka ni. Makanan tu tak ada ranjau punya. Okey, cukup dekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.